Allah panggil, dia pun datang. Tidak ada perantaraan kita ketika itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada malaikat yang bantu kita. Kita sendiri yang akan berurusan dengan Allah pada hari itu, membawa buku amalan kita yang syarat dengan ribuan dosa besar, berdiri dalam keadaan tunduk kepala, takut kita. Tiba-tiba tuan-tuan, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, ni orang-orang yang hidup dengan Quran, apabila dia dipanggil ke hadapan dalam keadaan dia tunduk kepala dia, buku amalan dia dah dibuka di depan dia, ketika nak ditimbang sejam demi sejam apa yang dia lakukan, seminit demi seminit apa yang dia lakukan di dunia, tiba-tiba ada orang yang bercakap bagi pihak dia. Dua orang itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi peguam bela kepada mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran. Ni kita ada masa ni, kita yang ada nyawa lagi ni, pegang Al-Quran, renung Al-Quran, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penenang hati kami, jadikanlah Al-Quran ini penghibur masa kami, jadikanlah Al-Quran ini pendamping kami pada setiap masa, ya Allah. InsyaAllah Allah campak dalam hati kita, kita cinta Quran, setiap hari kita pegang Quran. Tuan-tuan bayangkan, tengok surah Al-Baqarah dan Ali Imran berhujjah di hadapan Allah, mempertahankan tuan mereka yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan tak mau lagi. Ni rahsia ni, rahsia Nabi beritahu. Tadi dia dalam barzakh, surah Al-Mulk. Ni di padang mahsyar, kita dalam keadaan tunduk, tiba-tiba ada orang mempertahankan kita, kita pun angkat kepala kita, kita tengok Al-Baqarah dan Ali Imran sedang berhujjah di hadapan Allah. Alhamdulillah, tak perlu cakap. Kata Rasulullah, sehingga habis buku amalan yang ditulis, Al-Baqarah dan Ali Imran masih mempertahankan kita sampai habis. Tak mau lagi tuan. Allahu Akbar. Akhir sekali penutup kepada kuliah subuh pagi ni, tuan-tuan, sampai masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, dalam syurga tak ada ibadah. Siapa yang esok ajal dia, maka subuh hari ini adalah subuh terakhir bagi kehidupan dia, selama-lamanya. Siapa yang malam ini ajal dia, maka zuhur tengah hari nanti adalah zuhur terakhir bagi diri dia selama-lamanya. Kerana dalam syurga tidak dibenarkan lagi untuk beribadah. Solat dah tidak dibenarkan, baca Quran tidak dibenarkan, zikir tidak lagi dibenarkan, sedekah tak lagi dibenarkan, tidak ada lagi yang namanya umrah, tak ada lagi yang namanya zakat, tak ada lagi yang namanya sedekah. Tuan-tuan sekalian, nak buat amalan baik di dunia ni lah. Tuan-tuan nak rasa kemanisan iman, buat perkara-perkara ibadah di dunia inilah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam syurga ada satu benda yang nama dia ibadat di dunia dulu, tapi dalam syurga dibenarkan oleh Allah. Apa tuan-tuan? Membaca Al-Quran oleh Ahlul Quran. Mereka yang ahli Quran di dalam syurga, mulut mereka terkumat kamit membaca Quran. Kata Rasulullah, bukan kerana mereka beribadah dalam syurga dengan bacaan Quran, tetapi kerana rindunya mereka dengan ibadah membaca Quran itu. Mereka yatalazzazuna bi qiraatil Quran. Nabi kata mereka bersedap-sedap di dalam syurga dengan mulut mereka terkumat kamit mengulang-ulang Quran yang dulunya mereka baca di dunia. Orang yang kuat sedekah di dunia, di syurga tak boleh sedekah. Orang yang kuat semayang malam dulu, duha di dunia, seronok dia bila salat, khusyuk dia bila salat, dalam syurga Allah tak benarkan salat. Tetapi Ahlul Quran masih diizinkan oleh Allah untuk mulut mereka terkumat kamit membaca Al-Quran. Begitulah penghormatan Allah kepada Ahlul Quran di dunia, di alam barzakh, sampailah di dalam syurga. Semoga Allah SWT memilih kita untuk